Jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, kita masih lagi dengan nikmat Islam dan iman ini kita mengabdikan diri kepadanya. Kita masih lagi dengan penuh ketabahan menempuh segala cabaran, dugaan. Walaupun musibah yang besar menimpa, tetapi pegangan akidah kita masih lagi teguh. Moga-moga Allah masih lagi memberikan rahmat, perlindungan, pertolongan dan pengampunan kepada kita. Kita teruskan lagi menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita petik daripada kitab Tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan kita menyambung pada juzuk yang kelima, surah yang keempat, surah An-Nisa. Kita sambung lagi pada ayat 111 111 hinggalah 113. Panjang ayat ini daripada ayat 105, tentang kita perlu dan juga kewajipan kita berada pada landasan kebenaran dan keadilan yang mutlak yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Pada ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Sebenarnya sambung daripada ayat sebelum itu, ya. Wa man yaksib ithma, maksudnya dan sesiapa sahaja yang berbuat dosa, berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan perkara yang merosakkan dirinya sendiri. Fa innama yaksibuhu ala nafsi wa man yaksib ithma, siapa yang berbuat dosa berbentuk maksiat ini, dia merosakkan diri dia. Walaupun dia rasa untung pada diri dia tu kena dekat orang lain pula, tapi sebenarnya di sisi Allah dia tetap merosakkan diri dia, ya. Kerana sifat Allah, wa kana Allahu aliman hakima, Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana tu. Sebab itu sambungan ayat yang ke-112, wa man yaksib khati'atan aw ithma thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Sesiapa yang berbuat kesalahan ataupun dosa kemudian dia tuduh kepada orang yang tidak bersalah. Ni lebih fokus lagi, lebih menjurus lagi. Dosa tu apa? Tuduh orang yang tidak bersalah. Maka sesungguhnya dia telah memikul satu kebohongan dan dosa yang nyata dia sendiri tanggung. Kebohongan itu dia tanggung, dosa itu dia tanggung. Walaula fadlullahi alaika, ayat 113, penamatnya, walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ay yudilluka, dan jika bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu, kepada siapamu itu, kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kita umat dia, tentulah segolongan daripada mereka yang berkeinginan keras untuk menyesatkan kamu. Tetapi mereka ini sebenarnya menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sadaqallahul azim.
Ya, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakan kamu kepada Nabi, tidak membahayakan kepada orang beriman. Sebenarnya perkara itu tidak pun membahayakan sedikit pun, dan juga kerana Allah telah menurunkan kitab ini, Al-Quran. Hikmah di sini apa? Sebagai umat Nabi, sunnah baginda itu akhirnya menjadi pedoman kepada kita, dan telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum engkau ketahui. Kurniaan Allah yang dilimpahkan kepadanya itu sangat besar. Kita faham apa yang dimaksudkan, tapi masih umum. Maka sebab itu almarhum Dr. Robert Zuhaili dalam tafsirnya, ya, menjelaskan tentang peringatan yang Allah sampaikan, jangan sama sekali melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat walaupun secara umum. Ayat ini umum walaupun pada asbabun nuzulnya ada kisah tuduhan orang Islam terhadap seorang Yahudi bila diambil baju besi tu, thu'mah. Asbabun nuzul ayat ni pada mula-mula 105 hari tu. Tetapi tafsiran ini tidak dikhususkan kepada sebab asbabun nuzul itu sahaja. Pengajarannya pada kita hari ini, bahawa Allah sangat mengingatkan dalam Al-Quran, jangan sampai kamu ni berbuat dosa dan maksiat. Mesti ada kesan. Mesti ada kesan. Pada hari ini pun, pandemik yang tidak sudah-sudah ni pun, mesti ada kesan sesuatu. Antaranya Nabi mengingatkan umat aku ni takkan ditimpa penyakit yang pelik-pelik. Nabi pernah beri jaminan takkan ditimpa, tapi dengan syarat. Dulu lagi Nabi dah sebut, kalau ditimpa juga. Maka jika umat aku ditimpa ini, kerana apa? Kerana pada masa itu perzinaan berlaku berleluasa. Sebab itu kita boleh dapat fakta perzinaan ni. Doktor hospital, dia memang ada data. Sekiranya ada kelahiran yang tidak melalui perkahwinan yang sah, itu jika memang lahir di hospital. Hospital ni peraturan dia, kalau seorang wanita perempuan mengandung, dia dah kahwin ke dia tak kahwin, dia tetap dapat kad tu. Tetap juga hospital panggil rawatan, berapa tu, mingguan ke bulanan ke, setiap bulan dia kena pergi tu. Ibu-ibu mengandung, klinik tu. Kalau mereka yang takut, saya pernah berdepan dengan situasi ni, pelajar sekolah. Yalah, kita kerja kat sekolah, datang bapa mengatakan anak mengandung. Anak tak habis sekolah lagi tapi dah mengandung. Merayu minta tolong, macam mana ustaz? Dia dah pasrah, dia malu satu. Ni budak sekolah. Kita tolong. Dia kata, tuan, saya simpatilah. Takkan kita nak terus bom. Itulah dia, kau jadi bapa air pandai. Tak. Macam mana kita nak bantu? Kan? Nasib dia tak bunuh anak dia, nasib dia tak buang anak dia. Engkau bukan anak bapa, kau telah mencontek, kau keluar. Macam mana budak tu nak pergi? Sekarang pendirian tuan macam mana? Itu anak saya, ustaz kata. Macam mana nak buat? Saya dah jumpa dah budak lelaki tu, dia sanggup bertanggungjawab nak kahwin, katakan. Anak saya tak nak periksa juga SPM. Tu dah. Itu satu yang kita jumpa. Orang lain berlambak lagi, katakan. Habis sekarang macam mana anak dah ambil. Tu dia cerita. Dia mengandung dan saya tu pun terpaksa lah jumpa doktor. Doktor kata hospital kerajaan, klinik kerajaan. Sebab nak dapatkan data, keluar kad tu. Terpaksa lah. Saya kata macam ni, data anak tuan ni ada di sekolah. Kalau berterusan dia tak datang, dia telah melanggar peraturan, tidak hadir, dianggap ponteng. 3 kali berturut-turut dah keluar surat amaran, lagi berturut-turut keluar surat amaran, 10 hari berturut-turut tanpa sebab, buang. Kalau tidak berturut-turut 10 hari tidak berturut, 1 amaran.
20 hari berturut amaran kedua, 30 hari berturut amaran ketiga, tak berjawab apa amaran ketiga, buang. Kalau buang, satu dunia tahu anak tuan kena buang. Habis macam mana jalan ustaz? Minta berhenti sekolah. Habis periksa macam mana? Berhenti sekolah, dia berhenti belajar je, tapi dia belajar sendiri kat rumah ke, tuition ke, periksa dia boleh ambil. Periksa besok ambil. Ni nak nyelamatkan dia kan? Tak, berhenti sekolah. Habis takkan nak mengandung datang sekolah? Dia nak menanggung malu ni. Akhirnya dilahirkan, tuan dengan isteri sanggup terima. Itu maknanya berlaporkan rasmi, dapat data. Saya cerita saya seorang, tapi sebenarnya data berpuluh ribu. Kesan daripada apa? Perzinaan. Tanya doktor, tapi doktor tak boleh nak cerita umum nanti. Ya. Jadi maknanya kajian-kajian NGO sekalipun membuktikan bahawa fakta kelahiran di luar nikah ini kadarnya tinggi. Itu yang berlaporkan, yang tak berlaporkan barangkali 3 kali ganda. Malu punya pasal. Akhirnya kita dengar-dengar aja jumpa mayat bayi dekat tong sampah, mayat bayi dekat longkang, mayat bayi dekat sungai. Yang itu yang berjumpa, yang tak berjumpa barangkali 3 kali ganda. Kalaulah 50,000 setahun, ganda 3. Maka benarlah kata Nabi, setiap hal yang berkaitan dengan perzinaan ini, musibah yang Allah turunkan penyakit. Musibah yang Allah turunkan penyakit. Itu dipandang dari sudut agama, tapi fakta ni bijak pandai kata tak ada bukti. Pandemik kita kebanyakannya yang akhir-akhir ini daripada apa? Pendatang asing. Betul kan? Saya tak tuduh kan? Saya tak tuduh. Yang dia fakta tu bila kita sebut dia sensitif. Sebab mereka datang bekerja, ada permit, okeylah. Ya, dapat kelulusan kerajaan kan, kata kita tembak kerajaan. Tak. Kita tak tembak. Mereka datang skala yang besar, tinggal di tempat satu skala yang mereka saja berlonggok. Kalau kita selami tanya wartawan yang pergi menyiasat, pernah tak mereka melanggan pelacur? Berlambak. Habis apa lagi yang mereka nak cari? Dalam keadaan mereka ada duit, nak beribu pula tu. Kalau mereka tidak Islam, lagilah bebas. Tiba-tiba satu kilang kena, satu tempat tutup. Ada kes-kes. Kalau boleh interview pelacur, interview. Saya baca satu artikel NGO bukan Islam pergi temu bual seorang pelacur Islam. Dia kata bila pandemik ni pendapatan dia kurang kerana warga asing tak ramai yang melanggan. Kesian dengar cerita dia. Kerana apa? Diceraikan oleh suami, dibiarkan terkontang-konting, tak ada kerja sebelum ni, dia nak buat apa? Orang perempuan pilih jalan pendek tu, nak bagi anak makan. Akhirnya merebak perkara sebab tu jangan, bila ayat ini umum saja, tapi Dr. Wabah Zuhaili menegaskan Allah melarang melakukan perbuatan dosa dan maksiat walaupun secara umum kecil. Bila skala besar berlaku dosa maksiat berzina ni, maka Allah turunlah musibah. Malaysia aja ke? Tak, perzinaan ni Malaysia saja ke? Seluruh dunia ni kalau lagi teruk. Maka berdasarkan kepada apa yang Nabi sebut, itu sebenarnya yang berlaku. Kerana Nabi dah bagi pesanan, umat aku tak akan kena. Tapi kalau kena, kenapa? Ketika itu perzinaan berlaku berleluasa. Nabi dah ingatkan. Jadi maknanya perkara ini kena serius. Kita tak tahu keadaan sampai bila.
dengan khabarnya hari Isnin ada pengumuman. Orang nak lockdown ke, orang tak nak lockdown ke. Kita sebab kekangan ekonomi sekarang ni, kekangan ekonomi. Kita kena belajar dengan Jerman, dengan New Zealand. New Zealand semakin turun, Jerman pun semakin turun, dan macam mana dia pendekatan ekonomi dia. Tapi mungkin kita tak mampu macam tu, wallahu a'lam, tu serah kat orang atas lah. Kan kita bagi kau pandai bercakap, kau siapa katakan, kau siapa. Tapi kita bagi peringatan yang ini. Ya. Sebab kesannya walaupun mereka yang terlibat dengan perzinaan itu mereka sendiri, tapi yang menguruskan siapa? Frontliner kita. Yang menguruskan frontliner kita, siapa yang kena? Kalau toboh kita ni 9 Seremban, penjara Seremban, satu ketika PKPD. Sekarang Jelebu PKPD. Johor penjara PKPD. Bantuan-bantuan tu siapa? Kesalahan apa dia orang buat dulu? Kalau ada kesalahan onar, dosa seksual, yang dekat dengan mereka frontliner ni siapa? Uniform punya orang kena. Dia ada keluarga, kena. Nampak? Orang baik-baik pun kena musibah. Dia tak buat perzinaannya, dia tak buat. Sebab apa? Allah bagi peringatan. Ini ujian untuk korang. Jadi maknanya Dr. Abbas Zuhaili menyatakan bahawa sesiapa melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, dia melakukan bencana pada dirinya sendiri dan kemudaratan yang menimpa peribadi diri dia sendiri, ya, walaupun maknanya dosa dia itu tidak membabitkan orang lain, tetapi balasan yang akan diterima di sisi Allah itu, kerana Allah ni maha luas ilmu dan amal perbuatan manusia ni macam mana pun Allah tahu, dan Allah telah mensyariatkan untuk mereka apa-apa perkara untuk mencegah mereka daripada melanggar syariat. Allah dah turunkan ayat, Nabi telah dilantik sebagai rasulnya, pesuruhnya, Nabi telah terangkan, Nabi dah sampaikan. Sekarang ni macam-macam teori, kita pun pening sebenarnya, kan? Teori-teori pandemik ni yang kata bahawa ciptaan manusia, kan, ciptaan Yahudi, ciptaan musuh-musuh Islam, nak merosakkan Islam. Tetapi kita nakkan fakta, data dia tepat, betul, ya. Bunyi macam betul, tapi macam mana, bagaimana, siapa, tak terjawab juga. Tuduh kata Amerika dengan China dia bergasak ekonomi ni apa. Adalah pihak yang cipta ni supaya dia boleh kuasai ekonomi dunia. Amerika pun tahu juga. Yalah, tapi dia duit banyak. China pun satu ketika kena juga, tapi dia dah terkawal pula sekarang. Duit banyak. Yang tahu kita. Dah lah kacik. Kita berdagang dengan dua-dua negara ni, kan? Bunyinya macam betul, tapi faktanya macam mana, buktinya macam mana, kita nak buktikan macam mana? Tak ada. Sekarang tak dapat bukti, tapi war-war dalam viral, begitu. Itu satu isu. Yang vaksin lagi satu isu, kan? Habis ulama pun semua kena, mufti pun kena balun, kata kecewa saya dengan mufti, dengan ulama ni tak reti bahasa ke, kata. Contoh kata dia, kan? Okey, kata dia betul, tapi macam mana nak buktikan? Orang alim ni bila dia bersidang, berbincang, apa bukti? Nak buat penjarakan ni pun nasihat daripada Kementerian Kesihatan dengan Majlis Kesihatan Negara. Mufti semua tak ada ilmu perubatan tu. Tak ada. Tapi fakta tu dia bagi, nanti bila berapat kata boleh berjangkit, pandangan itu dipakai. Apa sepakat je. Tapi memanglah bila ada yang berpegang kepada hujah-hujah hadis, kata Nabi tak pernah buat apa semua, ya. Tapi keadaan yang kita alami macam ini. Jadi kita hendakkan fakta tu lebih lagi. Tak apa, orang tu kajilah lagi, dapatkan fakta yang lebih tepat. Akhirnya betul katakan, kita pegang yang betul itu. Tapi masih terawang-awang. Sebab itu yang pentingnya sekarang ini kemaksiatan,
ya, kemaksiatan itu. Ya, sebab itulah Allah maha luas ilmu, pengetahuan, maha mengetahuinya Allah. Sebab itu Allah pun mensyariatkan untuk mereka apa jua yang boleh mencegah mereka daripada perbuatan melanggar. Sudah ada. Ya. Maha agungnya Allah dengan hikmah dan kebijaksanaan maha bijaksananya mensyariatkan apa sahaja perkara-perkara hukum bagi pelaku perbuatan dosa dan maksiat. Ada. Ya. Sebab itu detail apa yang Allah bagi tu detail. Ya. Contohnya, kalau kita ambil satu bab kecil, zakat. Ya. Zakat tentang harta. Lepas itu harta tu bagaimana harga dia? Ada tak dalam perniagaan barang-barang yang harganya tidak sama? Banyak barang-barang. Katalah sabun sendiri pun lah, paling mudah sabun. Orang perempuan dia tahu bab sabun ni sebab dia beli sabun. Kita beli, kita bukan tengok harga, kita cokau aja dah. Kan kita bayarlah apa kita beli. Orang perempuan pun tanya, abang yang ni berapa sabun ni? Entah, abang pun tak tahu berapa. Abang ambil, lepas tu yang lain membayar 300 kata kan. Tak, orang perempuan dia sangat teliti. Sabun ni dia tengok berapa, sabun tampek ni tengok berapa, Maidin ni berapa harga, dekat sini berapa harga, dekat sini berapa harga, dia pun tahu. Abang beli kat sini kata kan. Itu perempuan. Kan? Sebenarnya dalam zakat harta perniagaan, sebab kita tukar dengan nilai mata wang kan. Apabila satu-satu keadaan harga barang ini tak sama, ada yang rendah, ada yang sederhana, ada yang tinggi. Bila nak keluar zakat, dari segi kadar zakat itu kena ada kadar dia. Maka bila dia tengok pada harga, nak pilih harga mana? Bila nak keluarkan zakat tu dalam bentuk mata wang tukar ganti kepada nilai barang tu, kita nak tentukan harga barang tu berapa. Yang mahal ada, yang tengah ada, yang murah ada. Kalau ambil hukum akal, kita ambil yang murah. Bila ambil yang murah, zakat itu dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah. Ataupun ambil dengan harga yang tinggi. Maknanya dengan letak harga yang tinggi nak ambil keuntungan ke zakat? Zakat ibadah. Tetapi dalam kitab fiqh, buka dalam fiqh al-manhaj al-syafi'i, bab zakat tu, akhirnya syarak menentukan apa? Harga yang sedang, yang sederhana, yang tengah-tengah. Rupanya betul lah orang perempuan ni buat kerja, dia mengengok aja rogo tu. Rupanya dalam zakat ada keadaan macam tu. Janganlah kita marah benar orang perempuan bila dia pergi perhatikan harga barang. Kita pula lama nunggu. Saya lama nunggu ni kata. Dah lah tukang tolak, lepas tu duit kita lagi, lepas tu kita tunggu lama. Dah memang orang perempuan dia teliti. Rupanya dalam bab zakat pun akhirnya harga yang tengah-tengah itu dipilih untuk kadar zakat. Ada haul dia. Itu ekonomi. Tentang apa harta. Tapi itu ibadah zakat. Nak kata apa tu pada tafsir ini? Allah kata telah tentukan jalan-jalan syariat. Itu syariat lah. Itu syariat. Walaupun hakikat pada hari ini ada perbezaan pendapat pada imam mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Banyak perkara ada perbezaan. Malah Hanafi yang paling senior, pendapat dia ada yang lebih terbuka. Syafi'i yang lebih junior tu ada lebih ketat lagi. Tetapi berdasarkan hujah. Tak bolehlah kita kata Hambali tak betul, Hanafi tak betul. Jadi maknanya tetap memberikan kebaikan. Itu maknanya jalan-jalan syariat nak mengatasi masalah perbuatan dosa manusia dan maksiat. Antara kejahatan yang besar ini daripada tafsir ayat 111, 113 adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dosa secara tersalah, tak sengaja. Tak sengaja berdosa ke? Tak sengaja tu dimaafkan. Tetapi bila dia dah buat kesalahan tak sengaja, tapi dituduh orang lain juga buat, dia nak juga melopehkan diri, tak berani dia nak mengaku saya tak sengaja, tapi dia menyalahkan orang lain. Maka bila dia menyalahkan orang lain, dia kenakan orang lain, dia berbohong untuk orang lain itu dituduh, maka itu mendatangkan dosa. Kesalahan dia tak sengaja tu ada ruang pengampunan, ruang kemaafan. Malah kalau orang tersalah bunuh kan, dalam bab kisos, dia tak sengaja bunuh,
Bukan dia niat nak bunuh pun, dia pasang jerat aja, nak jerat pelanduk jatuh dalam lubang. Tapi yang jatuh orang, manusia, mati pula tu. Adakah dia tidak disiasat? Disiasat. Adakah dia tidak dituduh dulu, pertuduhan dibuat. Lalu dibicarakan, akhirnya membunuh tanpa niat, tak sengaja. Dia tak boleh kena kisos. Tak boleh kena kisos sebab dia bukan sengaja bunuh. Ada ruang, itu jalan syarak itu. Akhirnya dari segi kesalahan dimaafkan, tetapi perbuatan itu tetap mendatangkan musibah, mati orang. Dia kena ta'zir. Maka ta'zir hakim tetapkanlah. Barangkali penjara, barangkali buang negeri, buang daerah. Itu ada dalam hukum ta'zir, denda dan sebagainya. Diat, ganti rugi. Tapi tak kena kisos kena bunuh. Jadi itu tak sengaja. Tapi bila tak sengaja, dia nak juga lopehkan diri dan tuduh orang lain, maka itu berdosa besar. Ya. Itu yang pertama, kata Dr. Wahbah Zuhaili. Apatah lagi memang dia buat, dia tuduh juga orang lain. Kalau perbuatan itu memang dia buat, lepas itu dia reka-reka kebohongan, lalu dia tuduh orang lain, maka itu adalah merupakan perbuatan jahat. Ya. Jadi kejahatan yang jahat ini, perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan tersebut, ya, menjadi sebab kepada perbuatan jahat itu. Jadi maknanya itu adalah perbuatan jahat, perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Yang keduanya, tindakan kejahatan itu dengan menuduh perbuatan dosa. Nampak? Pertama dia bohong tu, dia cipta. Satu dosa lagi. Yang kedua dosa dia dituju dekat orang lain pula, tuduh bersalah. Maka melekat dua dosa besar tu. Jadi ini banyak berlaku ni. Sebenarnya dalam kehidupan pada hari ini, mutakhir ini, banyak sangat berlaku tuduhan-tuduhan macam ini ni. Mereka-reka macam ini ni, berlebih-lebih lagi, ya, terhadap orang yang tidak bersalah. Ya. Kalau benar dia bersalah, tak apalah. Tapi hatta orang yang benar-benar bersalah pun, ya, dia dah betul-betul didapati bersalah, dah putus dah, kata dah bersalah, dah dihukum dah, tapi diulang lagi. Nabi tunjukkan adab macam mana apabila Ikrimah ni anak Abu Jahal. Siapa tak kenal Abu Jahal? Sejahat-jahat manusia Abu Jahal. Anak dia Ikrimah pun jahat juga, sama dengan bapak dia. Malah Nabi menghukumkan dia tu wanted untuk dibunuh. 9 orang Nabi wartakan bila dah buka Futuhal Makkah tu. Nabi wartakan 9 orang dihukum bunuh. Mesti cari orang ni. Salah satunya Ikrimah. Tu yang Ikrimah lagi tu saya dah sebut dah selalu dalam kuliah ni. Akhirnya isteri Ikrimah merayu dengan Nabi. Isteri Ikrimah merayu, kalau bunuh dia, aku menjadi ibu tunggal, anak-anak aku menjadi anak yatim, siapalah tempat kami nak bergantung. Merayu dia, maafkanlah. Lalu Nabi ampunkan Ikrimah. Pergi cari. Riwayat kata sepupu dia cari, riwayat yang kedua kata isteri dia pergi cari Ikrimah. Sempat dia, Ikrimah nak lari ke Yaman, sempat bawa dia balik, jumpa Nabi terus. Qalu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beriman dia, semayang dia, taat dia kepada Nabi. Tapi sahabat-sahabat ada jenis yang lemah iman ni, Ikrimah bapak dia dulu. Lalu kecil hati Ikrimah, datang mengadu dengan Nabi. Dia kata, aku tahulah bapak aku jahat, bapak aku dah tak ada, dah mati. Aku dah beriman pun, dia kata, aku dah tak buat dah benda tu, tapi mereka menyebut-nyebut bapak aku. Jadi dia mengadu dengan Nabi. Nabi panggil sahabat, Nabi panggil tegas. Nabi kata, selepas ini aku tak nak dengar lagi kamu mengata-ngata kepada Ikrimah, dia sudah beriman. Itu adab Nabi, tunjuk cara macam mana beradab bila orang dah bersalah tu, dia bertaubat. Ini belum lagi kan, baru kata-kata je. Dia ni memang perogol, katakan. Kawan tu belum dibicara lagi kan. Itu sanak beranak tu semua keturunan perogol, teruk dia kena. Itu maknanya kita terlalu benci dengan orang itu, tetapi dari segi adab kita nak menarikkan dia tu kepada penghayatan Islam tu jauh sama sekali. Akhirnya dia tak suka dengan Islam. Jadi
Ini yang ditekankan ya, dalam tafsir ini. Dan Allah menerangkan perlindungannya terhadap Nabi. Sebab Nabi pun maknanya hampir percaya dengan apa yang disampaikan oleh mereka yang lemah iman ni, thu'mah ni. Hampir Nabi percaya, tapi Allah melindungi Nabi daripada perkara fitnah itu dengan rahmat Allah kepada Nabi sebagai Rasul. Penjagaan terhadap baginda, kebaikan dan kemurahan Allah inilah yang dapat kepada baginda dan kita kepada umatnya. Dan wahyu inilah menjadi satu panduan kepada kita. Lalu Nabi tunjuk cara, terangkan. Maka itulah jalan dia. Berbalik kepada peristiwa yang berlaku kepada Thu'mah ini, Dr. Abbas Zuhaili menyatakan, tentulah ada segolongan daripada Bani Zafar, kata Dr. Abbas Zuhaili, yang berkeinginan hatinya untuk memalingkan diri Nabi ini daripada menjalankan proses keadilan dan memberikan keputusan hukum dengan benar dan adil itu. Maknanya Bani Zafar ni ada golongan dia yang dakkan Nabi ni supaya jatuhkan satu hukuman yang tidak adil. Padahal mereka tahu perlakuan Thu'mah saudara mereka sendiri yang bersalah. Jadi peringatanlah kepada kita pada hari ini. Bila kerabat kita, orang yang rapat dengan kita, orang yang satu kumpulan dengan kita, satu organisasi dengan kita, memanglah kita pertahankan. Tapi panduan dia apa? Biar berlaku adil. Jangan kita zalim. Jangan kita zalim. Kerana apa? Akhirnya kita bergelumang dengan dosa. Sebab itulah seandainya bukan kerana kurniaan Allah tadi, maka sudah pastilah baginda pun akan terjebak kepada mendatangkan hukuman yang tidak adil dan juga tidak benar ini. Apa akan jadi? Apa akan jadi bila yang kena inaya itu orang Yahudi yang memang memusuhi Islam? Apatah lagi kalau berlaku sekarang. Sekarang pun tuduhan terhadap Islam ni dahsyat. Tuduhan terhadap Islam ni pengganas lah apa semua, tak padam-padam. Sekarang ni ada satu normalisasi baru. Negara-negara Arab mula menerima Israel. Dubai sudah membuka pintu lapangan terbang dia, penerbangan direct Tel Aviv ke Dubai, Dubai ke Tel Aviv. Kan? Orang Israel boleh melawat Dubai. Dubai tu teknologi dia bukan hebat. Dia bawa orang Tel Aviv. Israel ni dia punya perisik dia bertaraf first class. Mossad. Dulu tak boleh masuk Dubai ni, itu pun entah dia masuk lah, teknologi dah ada. Sekarang ni open macam tu, dia datang sebagai pelancong. Dia pakai baju rabai ke apa ke, dia pakai songkok Yahudi dia yang kat belakang tu, dia masuk. Nampak alim saja. Rupanya Mossad. Segala dekat Dubai tu dia boleh tengok, dia boleh apa dia kekuatan. Emiriah Arab Bersatu sudah terima. Bahrain malah ada satu majlis meraihkan orang Yahudi, tapi Palestin tak nak pula dia meraihkan. Tak nak pula dia tolong. Kan double standard namanya tu. Jadi apa normalisasi baru ni, kenapa dan mengapa? Itu semua akhir zaman katakan. Jadi maknanya itu sebagai membuka jalan, tawaran kepada semua negara-negara Islam untuk buat hubungan diplomatik dengan Israel dan buat hubungan apa sahaja. Tak tahulah apa nak jadi kan. Negara kita pun termasuklah tak ada hubungan diplomatik ni. Tengok pasport masing-masing negara yang tak boleh dilawati. Israel ada situ kan. Bukan senang. Israel Pesta Bola Merdeka tahun 64, bila Malaysia buat tawaran, negara-negara lain dijemput, Israel menawarkan untuk bertanding Pesta Bola Merdeka tahun 64 kalau tak silap saya. Israel nak bertanding, masa tu dia tengah berperang lagi dengan Arab. Tunku Abdul Rahman kata, no, kita tak ada hubungan diplomatik. Dia nak datang, jangan main-main, dia main bola sepak, tentang Mossad. Dia nak tengok masa tu Malaysia macam mana, katakan. Sebab Malaysia terkenal dengan Perkim.
Malaysia dah masuk IOC masa tu, negara pertubuhan negara-negara Islam kan. Satu ketika pandai dia kan? Walaupun sukan tadi, yalah betul lah, sukan Olimpik dia masuk je kan. Okeylah, itu satu bab kan. Itulah keadaan dunia sekarang ini. Pada hakikatnya, kata Dr. Abbas Zuhaili, dengan sikap mereka ini, iaitu orang yang melakukan dosa ini tadi, merancang sesuatu, berbohong tadi, keluar daripada kebenaran dan jalan lurus, akhirnya menyesatkan diri mereka sendiri kerana dosa bencana yang buruk perbuatan mereka itu sendiri, kerana mereka sendiri jugalah yang akan menanggungkannya. Apa sahaja perbuatan-perbuatan, sikap mereka dan juga perancangan mereka ni nak lari daripada kebenaran ni, akhirnya menyesatkan diri mereka sendiri. Sesat, sesat betul. Jadi mereka ini menjangkakan tidak akan ditimpalah apa saja kemudaratan, tetapi tidak di sisi Allah yang maha tinggi ilmunya. Tidak di sisi Allah. Itu kena terimalah hakikat. Allah menurunkan kepada baginda kita umatnya dapat, iaitu kitab Al-Quran dan hikmah baginda sebagai Rasul, supaya kita dapat pemahaman yang mendalam. Maknanya Quran ini kalau kita faham, akhirnya satu kefahaman yang sangat mendalam untuk kita menjalani kehidupan. Panduan syariat itu ada. Sehingga kan pokok-pokok rahsia syariat itu pun akhirnya ada yang kita dapat, walaupun tidak semua. Ada perkara-perkara yang Allah rahsiakan terus, hanya Allah yang tahu. Allah suruh kita puasa, ada perkara yang Allah rahsiakan. Kenapa dalam bentuk musibah Allah berikan nak uji hamba dia ni berdiri dalam bentuk musibah? Kenapa tak bagi dalam bentuk nikmat saja? Itu pun Allah uji juga. Allah beri keuntungan, kekayaan, keseronokan, kenikmatan, kejayaan, pun Allah uji nak tengok sejauh mana kau bersyukur. Rupanya tak pernah bersyukur. Lepas tu Allah bagi pula keadaan jatuh. Lalu Allah bagi pula bentuk musibah ni. Tengok kau tahan ke, sabar ke, tidak ke. Rupanya kau kufur kepada aku. Itulah tahap. Dan Allah nak uji tu yang terbaik, supaya dia dapat melihat siapa dia hamba dia ini. Sebab itu akhirnya dengan Al-Quran ini, bila kita benar-benar hayati, faham, bukan saja sekadar kita baca, tapi kita faham dia punya pengajaran tu, kefahaman tentang hakikat-hakikat. Sebab itu perkara hakikat tentang apa saja dalam Islam, bila ibadah, hakikat solat, hakikat kita berpuasa, hakikat zakat, perkahwinan, hakikat perceraian, semua ada perkara-perkara sampai kepada hakikatnya. Bab hakikat ni biasanya kita bila bab tasawuf saja hakikat, tapi dalam ibadah kita tak pula nak fikir sampai ke dalam situ. Sebab itulah bila perkara ibadah ni kita nak jaga kesucian, kesempurnaan, kesucian tu kita nak jaga. Air pun air mutlak. Ada orang dia tak tahu pun macam mana kadar 2 kolah. Kadang tak cukup 2 kolah. Ada orang tanya saya, dekat rumah saya tu ada dalam bilik air tempat takungan air kecil aja. Jadi dia nampaklah menantu dia ni bila ambil wuduk dia ternampak. Ambil wuduk ni dia dah ikut paip dah tu. Basuh muka ikut paip, air paip tu. Basuh tangan ikut paip tu. Kepala ikut paip tu kan. Oleh kerana tak ada paip yang lain, paip tu semua masuk dalam tong air yang kecil tu. Lalu bila basuh kaki dia cedok dalam tu. Dia cedok, pum dia basuh. Jadi menantu dia tanya Ustaz Fizi katakan, bahasa mano tu? Kita tak tahulah bahasa mano sebab dia tak nampak. Maka kita terpaksa beri dia fakta 2 kolah tu macam mana. Kalau 4 segi 2 kolah macam mana, 3 segi 2 kolah macam mana, bulat 2 kolah macam mana, kan? Saya tunjukkan fakta, bukanlah saya bacakan fakta. Ini katakan detail tentang tu sebab saya tak ingat pula, kan?
Saya tak ingat, tapi saya sebutkan di sini. Kebetulan saya bagilah. Sila baca katakan. Ya. Kalau isi kandungan saiz kolah itu kolah bulat, luasnya ialah 1 kaki 6 inci ataupun 45 cm. Luas dia. Dalam dia 3 kaki 9 inci atau 115 cm. Ini ditukarkan kepada kiraan moden lah. Dalam kitab fiqh kiraan dia kiraan Arab. Mana kita faham? Kalaulah kolah itu 3 segi. Kolah 3 segi. Ada jumpa kolah 3 segi? Saya pun tak tahu macam mana kolah 3 segi. Luasnya 2 kaki 3 inci ataupun 69 cm. Dalamnya 3 kaki 9 inci, 92.5 cm. Ataupun segi 4 tepat. Kolah segi 4 tepat. Dalam bilik air itu ada kolah segi 4 tepat. Apa kiraan luas dia? 1 inci 1 kaki 10.5 inci ataupun 56.25 cm. Dalam dia 1 kaki 10.5 inci, 56.25, sebab dia 4 kaki 4 segi sama tadi. Sama luas dengan dalam dia. Itu baru 2 kolah, baru boleh cedok basuh. Tapi faham tak kita detailnya ini? Inilah pokok syariat. Kalau kita ambil berat bab ibadah, jaga kesucian, kesempurnaan wudu, kita tahu kalau air itu 2 kolah tak 2 kolah. Sebab tu masjid lama dulu kolah boleh terojun dalam tu. Ayang itu cedoklah berapa banyak nak cedok pun memang lebih 2 kolah. Maknanya datuk nenek moyang kita faham mana nak selesaikan masalah. Kalau tak ada paip, air kolah dia boleh terjun macam kolam renang Olimpik. Dulu-dulu punya masjid lah. Sekarang tak paip semua. Kan? Paip moden tu sampai elektronik punya. Bila hulur tangannya baru keluar air. Itu yang tak tahu ni apa tak keluar air, mana kepala paip ni sudah diulur ke kepala tu. Menyombor air. Dah melompek kawan tu. Habis basah baju katakan. Nampak tu fiqh. Begitulah maknanya kalau kita faham syariat, maka dalam perkara-perkara lain pun kena begitu. Masuk isyak. Masuk 3 minit. Memang kita pun dah hujung pada ayat 113 ni. Pada hakikatnya, ni Dr. Wabah Az-Zahili menyatakan, itulah sikap mereka tadi yang nak berbuat dosa ini tadi. Hakikatnya apa? Mereka ini melencong daripada kebenaran. Maka berpandulah kita kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi ini. Kurniaan Allah kepada kita ni, kepada baginda sebagai rasulnya dan kepada umatnya, kitalah umatnya, adalah sangat agung. Dengan pengutusan Nabi kepada umat, menjadikan Nabi ini sebagai saksi ke atas umat manusia pada hari kiamat. Akhirnya bila kita ikut sunnah Nabi, Nabi tak ada depan mata kita sekarang ni, Nabi tak ada. Tapi akhirnya Nabi juga menjadi saksi kepada kita. Bila kita di hari akhirat merayu merintih supaya dihitung amalan cepatlah, tak terdaya dah di padang mahsyar ni. Yang paneh-paneh, yang tak terdaya dalam siksaan kubur pun teruk dah, kata minta tolong dengan Nabi. Akhirnya kita di antara orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang istiqamah mempertahankan Islam, nak meletakkan Islam di atas. Lalu Nabi kata, ya Allah beri syafaat mereka ini. Kita termasuk dalam itu. Akhirnya Nabi menjadi saksi kepada kita. Kita jangan rasa Nabi dah tak ada, kita nak berpandu macam mana. Betul ke kita dapat nanti Nabi bagi syafaat ni, ataupun syafaat ni sahabat aja yang berjumpa dengan Nabi? Tidak. Akhirnya Nabi menjadi saksi kepada kita, sebab dia tahu ni umat dia. Maka bersungguh-sungguhlah kita pegang dengan Islam ini, sebab itulah syariat tu kita jaga. Akhirnya apabila kita mengabaikan apa saja, termasuklah berbohong dan sebagainya, akhirnya musibah kita tanggunglah sekarang ini. Macam-macam musibah. Sebab itu kalau perzinaan itu musibahnya penyakit. Kalau kesalahan menyeleweng daripada harta, menyeleweng harta ni rasuah, tipu, sukatan, timbangan, apa saja urusan-urusan harta, ekonomi, harta anak yatim ditipu, harta amanah ditipu, harta apa saja.
jual beli, penipuan, maka apa bencana musibah yang Allah datangkan? Bencana alam. Bencana alam ni kemarau, bencana alam ni banjir. Sekarang banjir kata dia. Tapi janganlah kita tuduh kata semua orang Johor buat salah lah tu, semua orang Pahang buat salah. Tu sikit aja Allah bagi. Barangkali ada kesalahan-kesalahan harta yang tidak diuruskan dengan betul, maka Allah jadikan musibah ini sebagai pengajaran. Kalau kesalahan derhaka dengan mak bapak, mati. Kematian menanti anak-anak kalau dia tidak benar-benar bertaubat. Musibahnya kematian. Sebab besar dosa tu. Banyak lagi ya, dosa-dosa yang dibuat oleh manusia ni musibahnya bentuk begini. Sebab itulah semasa Nabi pernah berkhutbah, datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni orang pedalaman, orang kampung, orang asli. Datang Nabi tengah khutbah. Tengah-tengah khutbah itu dia kata, ya Rasulullah, kami di kampung ni ya, panas yang begitu terik, tanah sampai merkah. Tanah merkah, tanaman tak jadi, mati, ternakan tak jadi, kami tak ada apa-apa. Tolonglah kami. Lalu Nabi berdoa, dalam khutbah tu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, minta tolong turunkan hujan. Serta merta turun hujan. Tu Nabi tu mukjizat tu. Dan Nabi pun basah. Sebab masjid dulu zaman Nabi, tahulah atapnya batang tamar, pokok tamar punya daun tu, ada lubang-lubang masuk air hujan. Nabi basah, janggut dia menitik air, hujan turun dengan lebat. Minggu depan dia datang pula orang tu, Kojoy datang kat masjid mengadu kepada Nabi, hujan lebat sampai banjir, musnah juga katakan. Akhirnya Nabi kata, ya Allah, berhentikan hujan. Berhenti. Itu mukjizat. Nabi nak tunjuk bahawa itulah rahmat pengutusan Nabi sebagai Rasul. Tapi kita tak bolehlah dapat macam tu. Pergi minta, kata, ya Allah, ya Tuhanku, suruhlah Nabi berdoa dan kubur tu berhenti hujan. Ni tak, kita yang kena berdoa. Itulah berdoa. Berapa ramai orang berdoa. Akhirnya banjir mula nak surut. Kalau Allah izinkan kata seminggu hujan, tak tahulah satu Malaysia ni tenggelam. Baru sikit Allah bagi tu. Nak tengok juga hamba dia macam mana. Kita dekat sini macam mana, tengok aja, nonggok aja kau. Nonggok aja kau. Kita nak pergi tak terdaya katakan. Mana medan yang kita boleh tolong, tolonglah. Tolonglah. Ni nak tengok macam mana orang Islam bersatu, kesatuan dia. Tak cukup 1,000, RM10 je kita bagi. RM10 seorang, semua rakyat Islam, orang Negeri Sembilan seorang RM10, berapa puluh juta dapat tu. Mungkin Kuala Lipis dah boleh tolong dah. Itu sebenarnya nak tengok. Yang pergilah kan, siapa yang terdaya. Kerajaan Negeri Sembilan diantaranya air. Diantaranya air. Air perlu. Pampers perlu. Orang perempuan tu pampers perlu. Kok kita kata saya sumbang RM100, beli pampers perempuan saja katakan. Sebab kita sayang orang perempuan katakan. Saya tahu Kuala Lipis bab pampers perempuan selesai katakan dengan sumbangan dia. Selesai. Apa salah itu adalah hikmah kita nak ambil daripada musibah, bukan terus menyalahkan. Ini tak betul, itu tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Tapi jalan kita kepada penyelesaian tak ada katakan. Ini jalan yang Allah bagi melalui pengajaran tafsir ayat ini. Jadi tuan-tuan, begitulah tafsir ayat 105 hingga 113 panjang lebar tentang kebenaran, memutuskan hukum dengan adil dan saksama dengan jalan yang benar, iaitu berlandaskan kebenaran dan keadilan yang mutlak, sehingga Nabi juga diuji dengan perkara ini. Akhirnya Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan kebenaran itu di atas kurniaan Allah kepadanya sebagai Rasul, dan juga kurniaan Al-Quran, dan juga dia sebagai Rasul kepada umatnya, kepada hambanya. Moga-moga menjadi pengajaran kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung. Mungkin pengajaran-pengajaran pun saya dah masukkan sekali lah. Maknanya kalau tak ada keperluan lagi pengajaran yang lain itu, saya akan terus sambung kepada ayat yang seterusnya. Jadi segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang itu marilah kita
pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih.